Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, untuk hari ini kita akan belajar subjek Al-Quran Tajwid tahun 3 yang bertajuk Qalqalah. Objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat mengetahui huruf qalqalah dengan betul. Yang kedua, murid dapat membaca ayat Al-Quran yang mempunyai hukum tajwid qalqalah dengan betul. Yang ketiga, murid dapat mengenal pasti ayat Al-Quran yang mengandungi hukum tajwid qalqalah dengan betul. Qalqalah. Maksud qalqalah dari segi bahasa ialah lantunan, iaitu melantun, ditekan, bergetar dan bergerak-gerak. Dari segi istilah, qalqalah bermaksud bunyi lantunan yang kuat dari tempat keluar huruf, iaitu makhraj. Qalqalah terbahagi kepada dua. Yang pertama, qalqalah sughra yang bermaksud qalqalah kecil. Qalqalah kubra yang bermaksud qalqalah besar. Huruf qalqalah. Huruf qalqalah ialah huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta. Cara untuk mengingat huruf qalqalah ialah baju dah kotor ataupun baju dah kotor. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra ialah bunyi lantunan yang berlaku apabila huruf qalqalah bertanda mati dan berada di pertengahan ayat. Cara bacaan bagi qalqalah sughra, mestilah dilantunkan bunyinya secara sederhana dan tidak terlalu kuat. Okey, kita lihat cara bacaan qalqalah sughra. Yang pertama, dhabhan. Huruf ba, iaitu huruf qalqalah sughra, huruf ba. Dhabhan dibaca secara sederhana dan huruf tersebut mati di pertengahan ayat. Yang kedua, naj'ali. Huruf qalqalahnya huruf jim. Bunyinya dibaca secara sederhana dan hurufnya bertanda mati. Yang ketiga, waqtarib. Huruf qaf. Huruf qalqalah dia huruf qaf yang bertanda mati, dan bunyi bacaan huruf qalqalah sughra adalah bunyi yang sederhana dan berada di pertengahan ayat. Contoh keempat, at'amahum. Huruf qalqalah huruf ta dibaca secara sederhana dan huruf qalqalah tersebut ada di pertengahan ayat. Huruf ta tersebut bertanda mati. Yang kelima, adraka. Huruf qalqalahnya huruf dal. Dibaca secara sederhana dan huruf tersebut berada di pertengahan ayat. Okey, ini adalah contoh kalimah bagi hukum tajwid qalqalah sughra.
Okey, baik. Seterusnya kita lihat qalqalah kubra yang bermaksud qalqalah besar. Maksud qalqalah kubra ialah bunyi lantunan yang berlaku apabila huruf qalqalah yang berada di akhir ayat dan dibaca secara waqaf, yang bermaksud berhenti. Cara bacaan bagi hukum qalqalah kubra. Qalqalah kubra hendaklah dibaca dengan melantunkan bunyinya secara lebih kuat daripada bunyi qalqalah sughra. Cara bacaan bagi hukum qalqalah kubra. Qalqalah kubra hendaklah dibaca dengan melantunkan bunyinya secara lebih kuat daripada bunyi qalqalah sughra. Ini adalah contoh ayat bagi hukum tajwid qalqalah kubra. Yang pertama, walam yulad. Walam yulad, bunyi lantunan pada huruf dal di akhir kalimah. Maluhu wa ma kasab. Maluhu wa ma kasab, bunyi lantunan pada huruf ba di akhir kalimah. Ya'maluna muhit. Ya'maluna muhit, bunyi lantunan pada huruf ta di akhir kalimah. Yang ketiga, zatil buruj. Zatil buruj, bunyi lantunan pada huruf jim di akhir kalimah. Yang kelima, ma khalaq. Ma khalaq, bunyi lantunan pada huruf qaf di akhir kalimah. Secara kesimpulannya, cara bacaan bagi hukum tajwid qalqalah kubra adalah bunyi lantunannya mestilah lebih kuat daripada bunyi lantunan bagi hukum tajwid qalqalah sughra. Perbezaan bagi hukum tajwid qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Qalqalah sughra bertanda mati di tengah ayat, manakala qalqalah kubra mati disebabkan berhenti di akhir ayat. Yang kedua, qalqalah sughra dibaca secara sederhana kuat, manakala qalqalah kubra bacaannya kuat atau lebih kuat daripada bunyi lantunan bagi hukum tajwid qalqalah sughra. Baik, sekian saja untuk hari ini. Kita akan sambung pembelajaran tajuk ini pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.